بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya kasihi para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan terutamanya sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurniaan kasih sayangnya Allah izinkan kita sama-sama pada malam ini dapat kita berhimpun di sebuah surau untuk kita melunaskan tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya. Alhamdulillah, kita pun telah selesai solat maghrib berjamaah. Kemudian kita akan teruskan lagi dengan sedikit pengisian, perkongsian ilmu pengetahuan berkaitan dengan agama kita, yakni Islam. Mudah-mudahan dengan kita berada dalam majlis seperti ini, Allah tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan kita berada dalam majlis seperti ini, Allah kurniakan kepada kita kefahaman yang sempurna, kefahaman yang menyeluruh berkaitan Islam dengan jalan contoh pelajaran yang kita ambil daripada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan semata-mata untuk kita mendapatkan keridaan Allah dan kita semua juga ingin bersama-sama mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita akan teruskan pengajian Kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, iaitu adab pembaca Al-Quran susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, insyaAllah. Bagi yang ada buku, kita akan sambung pada muka surat 85. Masih lagi dalam tajuk membaca Al-Quran secara berjamaah, kelebihan orang-orang yang membaca secara berjamaah dan yang mendengar bacaannya serta menerangkan fadilat orang yang mengumpulkan jemaah tersebut, mendorong dan mengajak mereka ke arahnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bi'ulumihi fi darin amin amin rabbal alamin. Berkata pengarang, Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Man istama'a ila ayatin min kitabillahi ta'ala kanat lahu nura. Artinya, sesiapa yang mendengar satu ayat kitabullah, yakni Al-Quran, maka ayat tersebut merupakan cahaya baginya. Ibnu Abu Daud meriwayatkan bahawa Abu Darda radhiyallahu anhu mempelajari Al-Quran bersama sekumpulan manusia yang membacanya beramai-ramai. Kelebihan mempelajari Al-Quran secara berjamaah turut diriwayatkan daripada sekumpulan tokoh salaf, khalaf dan para qadi terdahulu.
Diriwayatkan daripada Hasan bin Atiyah dan Al-Auza'i, mereka berkata, orang yang mula-mula menganjurkan pengajian Al-Quran di Masjid Damsyik ialah Hisham bin Ismail ketika kunjungannya terhadap Abdul Malik. Baik, ini antara sambungan dalil ataupun riwayat berkaitan diharuskan kita membaca Al-Quran secara berjamaah, seperti mana yang diamalkan dalam masyarakat kita pada hari ini. Kalau kita lihat pada mukadimah yang pertama tadi, Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, man istama'a ila ayatin min kitabillahi ta'ala kanat lahu nura. Sesiapa yang mendengar satu ayat kitabullah Al-Quran, yakni Al-Quran, maka ayat tersebut merupakan cahaya baginya. Cahaya baginya. Cahaya ni dari sudut tafsirannya banyaklah. Al-Quran ni petunjuk, Al-Quran ini pembela pada kita, pembela hujah untuk kita. Al-Quran ini memberi syafaat kepada kita. Banyak kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran itu sendiri, banyak kelebihan-kelebihan bagi orang yang membaca dan orang yang mendengar. Antaranya dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat yang kedua, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, apabila mereka mendengar kalimah Allah, diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, terasa hati mereka. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Kemudian Allah sambung lagi ayat, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah iman mereka. Bagi orang-orang yang beriman, apabila dia mendengar ayat Al-Quran, imannya bertambah, kerana dia mengambil pengajaran ayat-ayat yang didengar. Bagi orang-orang yang mengambil pengajaran. Bagi orang yang tidak mengambil pengajaran, tak ada apa-apa baginya. Seperti mana orang-orang kafir yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Tak ada apa-apa dalam diri mereka, tak ada apa-apa kesan, kerana mereka sendiri yang tidak mahu mengambil pengajaran. Begitu juga dengan orang Islam itu sendiri, kerana dalam Islam itu sendiri terbahagi kepada beberapa golongan, seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, golongan orang-orang yang bertakwa, golongan orang-orang yang beriman. Ada golongan orang-orang kafir, kafir kufur kepada Allah. Ada orang-orang yang munafik, ada orang-orang yang fasik. Dalam kalangan orang Islam itu sendiri, jika orang itu namanya Islam juga tapi tidak mengambil pengajaran, maka tak ada apa-apa. Sebab tu hidayah ni kita kena minta dengan Allah, dan kita kena carilah. Kita kena cari, kita kena minta dengan Allah. Kena minta. Ada antara doa-doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, pengetahuan, dan kurniakanlah, rezekikanlah kepada aku kefahaman dalam agama. Nak kita menjadi baik, kita kena faham agama kita. Sebahagian besar masyarakat kita ini, sebahagian besar masyarakat kita yang banyak melakukan kerosakan kerana mereka sendiri tidak memahami agama yang sedang mereka pegang, iaitu agama Islam. Maknanya kalau atas nama Islam saja dia tak memahami, maknanya akan berlaku banyak kerosakan, akan berlaku kegelapan dan sebagainya. Itu sikap orang beriman. Dan ada lagi ayat-ayat Al-Quran yang Allah sebut,
Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maknanya kita kena mengaku kita orang beriman. Apabila datang ayat-ayat Allah, datang petunjuk daripada Nabi SAW, kita dapat manfaat daripada ayat yang kita dengar. Kita mendapat sesuatu atas contoh yang telah ditunjukkan kepada kita, seperti contoh-contoh Nabi Muhammad SAW. Kita jangan jadi seperti golongan yang lain. Hari ini macam-macam lah, golongan yang menentang Islam, golongan yang menentang, menghina Nabi Muhammad SAW, kerana mereka tak ada nur, tidak ada petunjuk daripada, tidak mendapat petunjuk daripada Allah. Bukan sebab Allah tak tunjuk, Allah dah tunjuk dah. Dengan kalimah Islam yang mereka dengar, kalimah Muhammad yang mereka dengar, seruan-seruan jihad mereka dengar, kalimah-kalimah azan yang mereka dengar, ceramah-ceramah ataupun kuliah-kuliah yang mereka dengar. Tapi mereka sendiri yang tidak mengambil pengajaran, bahkan mereka suka mencari dunia ini dengan hawa nafsu mereka. Bila datang Islam memberikan batasan-batasan, dia tak terima, kerana bertentangan dengan nafsu, mereka. Macam-macam golongan hari ini, golongan yang pelbagai lah, ideologi yang pelbagai, seperti liberalism, pluralism, golongan-golongan yang hari ini timbul isu berkaitan dengan orang sudah mula ragu dengan hadis Nabi SAW. Kerana apa? Kerana hati-hati sebahagian dalam kalangan umat Nabi Muhammad ini telah bersarang sifat-sifat mazmum, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tidak baik. Kita kena minta dengan Allah, kita kena cari. Kalau kita tak cari, kita tidak akan diberi petunjuk lah. Kalau kita sendiri yang tak nak cari. Dalam surah Al-Baqarah Allah dah sebut dah, orang-orang kafir, Allah tutup hati mereka, tutup telinga mereka, seperti ada satu penghalang, dan telinga mereka seperti ditutup, dirapat, disumbat sesuatu perkara. Allah sebut, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama sahaja bagi mereka, sama ada kamu beri peringatan atau kamu tak beri peringatan. La yu'minun, mereka itu tak beriman juga. Siapa-siapalah orang Islam yang sendiri menentang ayat Al-Quran, mereka kafir. Kafir, maksudnya kafir. Kafir ni maksudnya derhaka kepada Allah. Kufur. Kafir ni berderhaka kepada Allah, kufur kepada Allah. Ada yang menyebabkan menentang hidayah Allah ni, menentang Al-Quran, yang dia hanya dikategorikan sebagai dosa, dosa besar, kufur, kufur nikmat, kufur derhaka lah. Kalau tidak sampai ke tahap kafir, maka ada kategori yang lain Allah sebut, iaitu orang yang asi, orang-orang fasik. Orang fasik, maknanya dia tidak terkeluar daripada Islam, tetapi dia masih lagi dalam kategori golongan hamba Allah yang berdosa, yang mana kalau dia tidak bertaubat, dia akan diazab di dalam kubur nanti, ataupun di padang mahsyar, ataupun di dalam api neraka. Itu beberapa golongan yang menentang Islam itu sendiri. Jadi kitalah yang perlu berusaha mendatangkan minat terhadap agama kita, agama Islam, ajaran Islam itu sendiri. Seperti mana yang disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, apa Nabi kata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah berkehendak seseorang itu menjadi baik, Allah akan berikan kepadanya kefahaman dalam agama. Penting faham ni. Penting faham. Contoh-contoh dah ada banyak dah. Contoh banyak. Contoh kalau hafaz 30 juzuk. Hafaz 30 juzuk. Hafaz 30 juzuk tu, dia boleh jadi imam ke? Belum tentu lagi. 30 juzuk hafaz. Tengok budak-budak tahfiz kan?
Dia kena tahu mana perkara-perkara yang membatalkan solat, mana perkara-perkara rukun, mana yang sunat. Maknanya dia belum faqih lagi, dia belum faham. Maknanya kalau dia belum faham, kita tidak boleh suka-suka hati terus latih dia boleh jadi imam kita. Kita kena tengok dulu dia tahu tak tentang selok belok ilmu berkaitan dengan solat, supaya solat itu sempurna. Tak semesti hafal 30 juzuk kita anggap dia telah faham semua agama, semua maklumat ataupun berkaitan hal-hal dalam agama. Belum tentu lagi. Yang dia hafaz tu hanya maklumat dulu, dan dia akan belajar langkah yang seterusnya satu persatu. Ilmu tu yang dia hafaz tu dikeluarkan dan akan ditafsir satu persatu, akan belajar satu persatu ayat Al-Quran yang dihafaz. Maknanya belum tentu hafaz, belum tentu. Sebab tu kita digalakkan membaca beserta faham. Kita bacalah terjemahan dan kita bacalah tafsirnya, dan kita hadirlah ke kuliah-kuliah yang berkaitan. Seperti kalau kita baca hadis, dia ada syarah hadis, dan kita hadirlah kuliah-kuliah yang berkaitan dengan hadis. Nanti adalah guru yang menerangkan. Kalau kita baca Al-Quran, kita baca terjemahan Al-Quran, kemudian kita membaca tafsir Quran, dan kita hadirlah kuliah-kuliah tafsir Quran, kerana ada guru yang akan menjelaskan apa yang kita muskil, dan akan menjelaskan lagi apa yang telah kita baca. Barulah Allah akan berikan kepada kita kefahaman dalam agama, yang menyebabkan kita ini mendapat cahaya ni maksudnya. Cahaya tu maksudnya petunjuk lah. Kalau orang baca Quran tetapi dia masih lagi melakukan kerosakan di atas muka bumi ni, itu bukan cahaya. Dia tak dapat cahaya lah tu. Masih lagi melakukan kerosakan. Kalau kita tengok, kita orang Islam hari ini, cubaan, musibah yang Allah berikan, timpakan kepada kita. Kita tengok dalam media sosial, nama orang Islam tapi maki hamun letak dalam tulisan. Maki hamun, perli memerli. Sedangkan dalam Al-Quran Allah dah tunjuk dah. Kalau kita tengok Al-Quran ini adalah akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu mana? Akhlak Nabi itu Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita betul-betulkan cinta Rasulullah, maka kita ikutlah apa yang terkandung dalam Al-Quran. Bermakna kalaulah orang tujah kita dengan makian, kita tahu kalau kita balas dengan makian, maka itu bukan adab Nabi Muhammad SAW. Kita doalah dengan doa yang baik, kan? Orang maki kita, kita balas apa? Kita balaslah semoga Allah merahmati kamu. Bila kita biasa dengan zikir begitu, orang lembut hati. Sungguh kita biasa, semoga Allah merahmati kamu, semoga Allah melembutkan hati kamu, semoga Allah berikan kepada kamu kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Orang akan lembut hati. Jadi kalau kita dimaki dan kita balas dengan makian, umpama kita curahkan minyak dalam api, minyak apa? Minyak petrol lagi membara, lagi semarak pergaduhan, lagi teruklah pergaduhan yang berlaku. Jadi kalau kita lihat sunnah Nabi dengan dan dikaitkan dengan hubungan ayat ni, seperti dan ayat-ayat Al-Quran yang telah dibacakan tadi, diamalkan, maka dia akan menghasilkan kebaikan yang banyak. Itu namanya cahaya. Bukan bila kita baca, kita bayangkan cahaya matahari ke, cahaya yang menerang tubuh badan kita atau muka kita bercahaya. Bukan yang tu. Itu adalah kesan setelah kita beramal dengan apa yang Allah perintahkan. Kesan-kesan tu memang ada, tapi kita kenalah beramal dulu. Baru bukan maksudnya kita beramal yang Quran ni nak kita tengok orang nak tengok muka kita bercahaya. Niat dah salah dah tu. Kita baca Quran ni supaya orang pandang kita mulia, niat dah salah dah tu. Kita baca Quran ni kita nak Allah bimbing kita. Orang pandang mulia kepada kita itu kesan hasil amal yang telah kita lakukan. Ataupun orang tengok muka kita bercahaya, itu adalah kesan hasil tindak tanduk kita berdasarkan Al-Quran. Itu yang kita nak. Amal tu dulu.
kesan tu mungkin ada, mungkin tidak. Yang itu kita tak adalah menjadi tujuan sangat. Kan, kita nak muka cahaya, nak pandang orang mulia pada kita, itu bukan tujuan asal. Tujuan asal kita baca Quran supaya Allah bimbing kita, supaya kita tahu mana yang Allah suka dan mana yang Allah tak suka. Okey. Kemudian Ibnu Abu Daud meriwayatkan bahawa Abu Darda mempelajari Al-Quran bersama sekumpulan manusia, membacanya beramai-ramai. Ni antara kaitan tadilah, bila kita baca ramai-ramai, ada ayat-ayat Al-Quran bila dibaca oleh seseorang, kita mendengar. Kadang-kadang kita baca dan kita dengar rasa lain. Kadang-kadang bila kita dengar orang baca, penghayatan tu kadang-kadang jadi lain penghayatan tu. Mungkin kita suka orang lain baca, kita nak dengar. Kita nak ambil penghayatan daripada orang lain pula, mendengar ayat-ayat Al-Quran. Itu juga salah satu contoh yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ni. Kemudian kelebihan mempelajari Al-Quran secara berjamaah turut diriwayatkan daripada sekumpulan tokoh salaf, khalaf dan para qadi terdahulu. Kemudian diriwayatkan daripada Hasan bin Atiyah dan Al-Auza'i, mereka berkata orang yang mula-mula menganjurkan pengajian Al-Quran di Masjid Damsyik ialah Hisham bin Ismail ketika kunjungan terhadap Abdul Malik. Okey, ini selesai berkaitan dengan apa disebut keharusan kita membaca Al-Quran secara beramai-ramai. Baik, di sini Imam Nawawi ada bawa juga tentang pendapat-pendapat yang di mana membaca Al-Quran beramai-ramai ini tidak ada pada zaman Rasulullah. Itu adalah berlaku khilafiyah lah, sebahagian pendapat ulama yang lain. Baik, kita lihat, kita ambil sebagai maklumat. Berkenaan dengan riwayat Ibnu Abu Daud daripada Ad-Dahak bin Abdul Rahman bin Arzam, beliau mengingkari pengajian tersebut dan berkata, aku tidak pernah melihat dan mendengarnya dalam keadaan aku sempat bertemu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud beliau, aku tidak pernah melihat sesiapa pun yang melakukannya. Ini siapa? Ad-Darham. Dia sendiri melihat pada zaman para sahabat Nabi tidak ada pengajian baca Quran berjamaah ni. Itu salah satu pengalaman tabi'in ni. Jadi bila dia dapat satu ilmu berkaitan ini, pada ilmunya dia tak buat lah. Dia tak buat. Tapi kita lihat sebelum ni Imam An-Nawawi kata, Imam An-Nawawi ni adalah merupakan salah seorang ulama mujtahid, ulama yang mengeluarkan hukum. Dia berijtihad. Seorang tokoh ulama yang terkenal dalam mazhab Imam Syafi'i. Ramai lagi tokoh-tokoh ulama yang lain yang bertaraf mujtahid. Mereka mengeluarkan hukum. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, baca Quran berjamaah ni seperti kita buat khatam Quran tu, harus hukum dia. Jadi kita jangan risaulah. Diriwayatkan daripada Ibnu Wahab, katanya, aku bertanya kepada Malik, apa pendapatmu dengan suatu kaum yang berhimpun kemudian membaca satu surah beramai-ramai sehingga khatam? Beliau mengingkari dan mencela perbuatan itu dengan berkata, bukan begitu yang dilakukan oleh orang terdahulu. Sebaliknya, seorang membaca di hadapan orang lain yang menyimaknya. Maknanya adalah juga sebahagian dalam kalangan kita ni yang dia takkan baca Quran berjamaah. Jadi macam mana tindakan kita ni? Dan macam mana tindakan dia? Kena menghormati antara satu sama lain lah. Contohnya isu tahlil kan. Tahlil ni ada sebahagian kita dia tak buat. Dia tak buat dan dia tak ingkar. Maknanya dia kata bagi siapa yang nak buat tu silakanlah. Bila kita tanya kenapa tak buat, sebab saya nak mengambil pendekatan pada zaman Rasulullah, pendekatan ibadat yang diamalkan oleh para sahabat. Pada waktu ketika itu tak ada majlis-majlis himpunan tahlil dan sebagainya dan seumpamanya. Jadi orang macam ni maksudnya dia masih lagi bertolak ansur lah.
yang kita perlu menyedarkan bagi golongan yang ekstrim ni. Kita pula jangan terlalu ekstrim. Tengok orang tak buat tahlil, terus tuduh apa? Terus melabelkan dengan satu labelan yang tak baik lah, terus tuduh Wahabi. Jangan kita kena tengok dia ni betul tak ansur ataupun tidak, menghormati pandangan orang lain ataupun tidak. Bila dia bertentangan dengan kita, kita kena tengok dululah. Kita kena tengok. Kerana sunnah Nabi ni banyak. Kalau kita tengok hadis Nabi banyak. Kitab Sahih Bukhari saja dah 7,000 lebih hadis. Kitab hadis ni banyak. Kalau kita ambil 6 kitab hadis yang utama, ada 6 kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Abu Daud, kemudian Imam At-Tirmizi, kemudian An-Nasa'i, kemudian Imam Ibn Majah. Jadi kalau kumpulkan 6 kitab ni, keseluruhan hadis yang ada dalam 6 kitab ni 32,000 lebih hadis Nabi SAW. Nampak tak? Banyak hadis Nabi ni yang mungkin kita kadang-kadang kita tak jumpa. Bukan tak jumpa, kita tak sempat nak belajar, tak sempat nak baca. Ada lagi kitab hadis yang utama kalau ditambah 3 lagi, iaitu Al-Muwatta' Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ada 9 kitab utama hadis rujukan umat Islam. Jadi kalau kita gabungkan semua ni, ada 62,000 lebih hadis Nabi SAW. Banyak, sangat banyak. Jadi mana yang telah kita belajar tu kita amalkanlah. Kerana kita nak dapat redha Allah. Bukan kita belajar tu sebab kita nak menuduh ataupun kita nak melabel-labelkan orang. Baik, kemudian pengingkaran daripada mereka berdua tadi bertentangan dengan pendapat salaf dan khalaf serta apa yang dimaksudkan oleh dalil. Ini kata Imam An-Nawawi. Tadi kita dah dengar 2 pandangan yang mengatakan bahawa tidak ada amalan ni, tak ada pada zaman Rasulullah, tak ada pada zaman sahabat. Jadi Imam An-Nawawi kata bukan begitu. Maksudnya bertentangan lah, bertentangan. Maka pandangan mereka ini ditolak, dan yang dipegang ialah cara tersebut disunatkan seperti yang telah dijelaskan. Tetapi bacaan Al-Quran dalam sebuah perhimpunan mempunyai syarat-syarat tertentu yang perlu diambil perhatian, seperti yang telah kami kemukakan, wallahu a'lam. Maknanya dari sudut adab-adab itulah, bila kita berada dalam perhimpunan bacaan Al-Quran, janganlah dalam kalangan kita ni bercakap-cakap. Kenapa? Kerana ada tuntutan. Apabila Al-Quran dibaca, kita kena diam. Kena diam. Dalam surah Al-A'raf, Allah kata apabila dibacakan Al-Quran, hendaklah kamu diam, mudah-mudahan kamu beroleh rahmat. Jadi ada tuntutan kepada kita. Apabila Al-Quran dibacakan, kita diam, kena diam. Maknanya kalau Al-Quran tu didengar, kita tidak ada keperluan yang mendesak. Kalau kita bercakap, hukumnya hukum jadi tak baik, jadi makruh bila kita bercakap. Maknanya kalau ada keperluan mendesak, tak ada masalah. Kalau tak ada keperluan, maka kita dituntut untuk menghayati Al-Quran yang dibacakan. Baik, berkenaan kelebihan orang yang mengumpulkan orang ramai untuk membaca Al-Quran, banyak nas mengenainya seperti sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bazzar daripada Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dallu 'ala al-khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan ke arah kebaikan seperti pelakunya. Orang yang menunjukkan ke arah kebaikan adalah seperti pelakunya. Kemudian adalah hadis yang lain, adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Sahal bin Sa'ad, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'ami. Artinya, demi Allah, seorang lelaki yang diberi petunjuk oleh Allah melalui kamu, wahai Ali,
Maknanya Nabi pesan kepada Ali, adalah lebih baik daripada kamu mendapat unta merah yang ini sangat bernilai. Dan banyak lagi hadis masyhur dalam hal ini, seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan. Tidak syak lagi betapa besarnya ganjaran orang yang mengusahakan perkara demikian. Jadi menganjurkan atau menunjukkan contoh yang baik seperti mengajar orang membaca Al-Quran, diakui oleh dalam hadis ni. Dalam hadis ni kita mengajak, memberi petunjuk untuk mereka ini turut bersama-sama kita melakukan ibadat seperti membaca Al-Quran berjamaah. Di sini Nabi sebut orang yang beramal tu, orang yang mengamalkan ibadat atas